Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai suatu bentuk kepimpinan terbaik yang pernah ada dalam lipatan sejarah. Legasi kepimpinan tersebut diteruskan pula oleh generasi berikutnya, iaitu generasi Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin merupakan gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang meneruskan kesinambungan pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Khulafa' Ar-Rashidin bermaksud para khalifah yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin bermula dengan perlantikan khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bermula pada tahun 11 Hijrah. Diikuti dengan perlantikan Khalifah Khulafa' Ar-Rashidin yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab pada tahun 13 Hijrah. Dan selepas itu diikuti pula oleh Sayyidina Uthman bin Affan pada tahun 23 Hijrah dan diakhiri dengan perlantikan Sayyidina Ali bin Abi Talib pada tahun 35 Hijrah. Kepimpinan Khulafa' Ar-Rashidin telah melaksanakan pelbagai usaha seperti menangani golongan murtad, menubuhkan Majlis Syura, membukukan Mashaf Al-Quran dan melebarkan empayar penguasaan Islam. Pemerintahan mereka telah mencapai suatu tahap kejayaan yang amat dikagumi dan digeruni kuasa-kuasa luar. Kemajuan yang dicapai meliputi pelbagai bidang, termasuk bidang pentadbiran, sosial, politik, ekonomi dan juga pendidikan. Apakah formula ataupun dasar kepada pemerintahan mereka? Yang pertama, mereka menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam kepimpinan mereka. Khalifah-khalifah Khulafa' Ar-Rashidin secara konsisten mencontohi apa yang pernah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus-menerus mengekalkan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sepanjang hayatnya, sama ada dari segi akhlak, undang-undang, termasuk dalam menjalankan pemerintahan negara. Sebagai contoh, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar memerintah, beliau tetap meneruskan usaha yang telah dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menegakkan daulah Islamiah. Walaupun mendapat pelbagai tentangan, termasuk dengan kemunculan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya, golongan yang enggan membayar zakat dan golongan yang murtad, tetapi Sayyidina Abu Bakar tetap dengan pendiriannya dan usahanya bagi membina daulah Islamiah di bumi Arab. Hal ini turut mendapat sokongan kuat daripada sahabat-sahabat. Yang kedua, khalifah merupakan ketua negara Islam. Khalifah Khulafa' Ar-Rashidin merupakan insan-insan yang benar-benar memahami tugas dan peranan yang perlu dimainkan oleh seorang khalifah secara total. Teras yang paling penting yang dipegang oleh para khulafa ini adalah segala harta yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka hanya diberi amanah untuk menjaga dan memeliharanya. Yang ketiga, para khalifah Khulafa' Ar-Rashidin meneruskan sistem pentadbiran secara syura seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu melaksanakan pentadbiran secara perundingan dan mesyuarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh tauladan, walaupun baginda seorang rasul dan semulia-mulia manusia, namun baginda tetap sahaja meminta pandangan sahabat-sahabat baginda dalam menjalankan pentadbiran, khususnya dalam perkara yang tiada wahyu diturunkan padanya. Dan hal ini terus saja dipraktikan oleh khalifah-khalifah Khulafa' Ar-Rashidin. Yang keempat, menjalankan pemerintahan dengan adil dan saksama. Sebagai contoh, Sayyidina Umar menunjukkan sikap tidak mengira status ataupun keturunan dalam menjatuhkan hukuman. Sekiranya seorang itu bersalah, siapa saja beliau akan hukum dengan sepatutnya. Bahkan beliau dengan rela telah menghukum anaknya sendiri dengan hukuman yang sepatutnya, tidak dikurangkan walaupun sedikit, kerana anaknya didapati bersalah atas kesalahan meminum arak. Contoh yang lain, Sayyidina Ali, walaupun seorang khalifah, juga bersedia diadili di mahkamah oleh hakim. Pernah satu ketika,
Saidina Ali mendapati baju besinya hilang dan baju besi tersebut berada pada sisi seorang Yahudi, maka dituntutnya kembali baju besi tersebut. Tetapi lelaki Yahudi tersebut menafikannya dan mengatakan bahawa ini merupakan bajunya. Lantas dibawa kepada pengetahuan hakim ataupun dibawa kepada mahkamah. Dan keputusan hakim tidak menyebelahi Saidina Ali bin Abi Talib. Dan baju ini lantas dikatakan merupakan milik kepada lelaki Yahudi tersebut. Lelaki Yahudi ini sangat terperanjat, merasa begitu kagum dengan keadilan Islam. Lantas dia memperkatakan hal yang sebenar, iaitu dia katakan bahawa baju besi ini terjatuh, dia jumpa di tengah jalan, lantas dia ambil. Melihat kepada keindahan keadilan Islam tersebut, lelaki Yahudi ini memeluk agama Islam. Saidina Ali telah menghadiahkan baju bersih tersebut pada lelaki Yahudi itu. Yang kelima, tiada hak istimewa yang diberikan kepada khalifah dan juga ahli keluarganya. Satu hari Saidina Umar pernah berjalan ke pasar untuk melihat aktiviti di pasar dan didapati di sana itu ada sekelompok unta yang saiz fizikalnya begitu besar berbanding dengan kelompok unta yang lain. Dia merasa heran, lantas dia tanya, unta itu siapa yang punya? Maka dijawab, unta itu merupakan anaknya yang punya. Maka dipanggil anaknya, ditanya bagaimana untanya boleh membesar sebegitu rupa. Maka anaknya kata dia beri makanan seperti biasa saja. Lantas Umar katakan bahawa sudah tentu unta itu diberi laluan untuk makan lebih banyak berbanding dengan unta-unta yang lain, kerana mengetahui bahawa pemilik unta tersebut merupakan anak Saidina Umar. Maka Saidina Umar memperkatakan kepada anaknya, jual unta ini, nanti ambil nilai unta seperti yang sewajarnya seekor unta yang biasa. Bakinya serahkan kepada Baitul Mal. Yang keenam, rakyat berkewajiban untuk mentaati perintah khalifah selagi mana perintah tersebut menepati syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Abu Bakar sebagai contohnya menegaskan di dalam ucapannya selepas dilantik menjadi khalifah dengan berkata, taatlah aku selagi aku taatkan Allah dan Rasulnya. Jika aku derhakakan Allah dan Rasulnya, maka tiada ketaatan untukku. Itu merupakan sebahagian formula ataupun dasar yang mereka laksanakan. Harus diingat, perkongsian ini cuma menyatakan sebahagian kecil sahaja daripada formula ataupun dasar yang mereka laksanakan sehingga dapat memaju Islam kepada kegemilangan. Semoga memberi manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.